Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair wa fattah wa fattah wa fattah ya razaq ya razaq ya razaq wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Tafsirul Quran 30 juzuk yang Allah Ta'ala turun kepada kita melalui Jibril kepada Nabi kita, dikirim kepada sahabat, daripada sahabat kirim ke muridnya, daripada murid ke murid, murid ke murid, sampailah kepada tangan kita sekarang ni 30 juzuk Al-Quran, di mana wahyu Allah Ta'ala ni tidak patut satu umat Islam yang mengaku Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Rasulnya, Quran sebagai panduan, hadis Nabi sebagai ikutan syariat. Tidak patut bagi satu umat Islam yang percaya Quran ini daripada Allah yang tidak pernah lagi belajar isi kandung dia. Suatu hari kita akan mati dan akan jumpa dengan Tuhan. Maka sekiranya Allah Ta'ala bertanya kepada kita, Quranku sudahkah kamu belajar? Apa kita nak beritahu kalau kita tak belajar? Baik, daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, maksud tafsir Al-Quran 30 juzuk ini terkandung dalam surah Al-Fatihah. 30 juzuk Al-Quran ini isi kandungnya ada dalam surah Al-Fatihah. Maksud surah Al-Fatihah ialah suatu ayat dalam Quran, dalam surah Al-Fatihah itu sendiri, iaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kamu saja Tuhan aku sembah, kepada kamu saja Tuhan aku minta tolong. Jadi dalam menghuraikan tafsir Al-Quran berkenaan dengan Iyyaka na'budu, kami belajar daripada guru kami, tafsirnya ialah surah Az-Zumar, Iyyaka na'budu, surah Az-Zumar. Wa iyyaka nasta'in, 7 surah, iaitu Hamim Mu'min ataupun Hamim Ghafir. Yang kedua Hamim Fussilat ataupun Hamim Sajjadah, Hamim Syura, Hamim Zuhruf, Hamim Dukhan, Hamim Jasiyah, dan Hamim Ahqaf. Huraian ke-88 surah ini bolehlah direkaskan dalam 2 surah lain, iaitu surah Yunus dan surah Hud. Kekeliruan dalam manusia belajar Quran ini ialah tentang berkat, tentang berkat. Berkatnya ialah dalam surah Al-Furqan dan juga surah Al-Mulk. Kedua-dua surah ini dimulai dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha berkat Allah Ta'ala. Adapun kekeliruan dalam syafaat iaitu daripada ayatul kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, siapakah yang boleh beri syafaat melainkan dengan izinku. Maka kekeliruan syafaat ini terkandung dalam surah Yasin, Sad dan surah Saffat. Kesemua surah-surah ini diturunkan di Mekah. Kesemua surah-surah ini diturunkan di Mekah. Baik, pada hari ini kita akan mulakan tafsir Al-Quran surah Az-Zumar, iaitu tauhid fil ibadah, iaitu Iyyaka na'budu, tauhid dalam beribadat pada Allah. Apa maksud ibadat? Ibadat ialah membuat suatu pujaan kepada zat yang kita puja dengan mengagungkannya seagung-agungnya di samping kita sendiri
menghinakan diri sehina-hinanya. Sebagai contoh, kita sujud. Bila kita sujud, muka kita yang mulia, kita sembah muka kita di lantai sambil berkata subhana rabbiyal a'la. Maksudnya kita sujud adalah ibadat yang paling menghinakan diri sekali. Kita tidak akan buat sujud ni dalam keadaan apa saja. Kalau sesiapa yang buat sujud ini kepada apa saja zat, itu dia panggil syirik dalam pemujaan. Syirik dalam pemujaan, syirik dalam ibadat. Apa maksud syirik pula? Syirik ialah, syirik boleh diibaratkan begini. Iman ibarat iman ialah sebuah belon, satu belon yang kita beli di pasar. Kemudian ibadat ialah apa saja amal soleh yang kita buat, kita tiup dalam belon ni. Bila kita tiup dalam belon ni, belon tu makin lama makin besar, mungkin sama besar dengan rumah, mungkin sama besar dengan masjid dan ataupun gunung. Tetapi untuk memecahkan belon ini, satu jarum saja sudah cukup untuk belon ini pecah. Dan ibadat tu, iaitu angin yang ada dalam tu, semua akan keluar semua sekali. Bermakna buat syirik satu, ibadat semua sekali hancur. Hancur semua ibadat. Jadi jarum itu adalah satu jenis syirik. Duri adalah satu lagi jenis syirik. Kaca, pisau, sembilu, dan apa saja benda tajam itu contoh-contoh bagi syirik pada Allah Ta'ala. Dan satu saja jenis syirik ini sudah menghancurkan semua ibadat. Dan satu-satu manusia yang buat syirik pada Allah Ta'ala ni tidak akan diterima lagi ibadat dia, sehinggalah dia bertaubat kembali. Macam mana kita akan bertaubat sekiranya syirik yang kita buat tu kita sendiri tak tahu. Yang kita buat tu syirik pada Allah Ta'ala. Amat salahlah satu guru yang kata syirik-syirik ini adalah syirik kecil. Dia ada dua jenis syirik. Satu dia panggil syirik kubra atau syirik jali, yang menghancurkan ibadat semua sekali, yang akan Allah humbankan mereka dalam neraka kekal buat selama-lama. Kita yang tak makan babi, yang tak minum arak, yang tak judi, yang tak zina, akan mati bersama dengan orang yang sembah berhala, yang judi, yang zina tu. Bagi sesiapa yang buat syirik pada Allah. Tak kira berapa ibadat berapa banyak ibadat yang kita buat, tak kira berapa kali haji kita pergi, tak kira berapa banyak derma yang kita sedekah. Semua ni akan terbatal dengan syirik pada Allah. Adapun ada satu lagi jenis syirik, dia panggil syirik khafi, iaitu syirik kecil. Iaitu riya, ujub, takabur dan lain-lain. Contoh-contoh iaitu penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Buruk sangka, cemburu buta dan lain-lain. Ada 10 jenis semua sekali. Ini ialah syirik kecil, di mana ibadat-ibadat tertentu saja akan terhapus, tetapi ibadat-ibadat lain tidak. Kita akan pergi detail benda ni bila sampai tajuk dia. Jadi sekarang ni ialah tauhid dalam pemujaan. Iyyaka na'budu, kamu saja Tuhan, aku sembah. Jadi ibadat situ ialah apa saja yang kita puja pada Allah yang kita puja tadi, dengan buat mengikut cara yang dia nak, daripada wahyunya ataupun daripada hadis nabinya. Apa saja ibadat yang kita buat yang tidak sama daripada apa yang Nabi ajar, Nabi SAW berkata, ibadat itu ditolak. Apa saja ibadat yang dibuat bukan daripada sunnahku,
ibadat itu ditolak. Apa saja ibadat yang dibuat mengikut apa yang aku ajar, ibadat itu dipanggil amal soleh, dan amal soleh saja yang diterima. Baik. Dalam mengajar surah ini, surah Az-Zumar, kita akan bawa contoh-contoh, beberapa contoh yang pendek-pendek dulu untuk sementara ni. Kemudian bila sampai masa besok kita akan uraian lebih secara lebih detail lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Penurunan kitab Quran daripada zat yang bernama Allah, yang bersifat Al-Aziz, iaitu maha gagah perkasa, yang tidak ada tolok banding, yang tidak ada tandingan. Bermakna Allah Ta'ala boleh buat apa saja tindakan kepada sesiapa, pada bila-bila masa, dengan jumlah banyak mana. Al-Hakim, tapi Tuhan boleh, Tuhan yang maha bijaksana, iaitu Allah Ta'ala boleh menangguh-nangguhkan azab dia sehingga manusia itu mati. Bijaksana Allah Ta'ala menangguh-nangguhkan ibadat pada manusia, menangguh-nangguh azab pada manusia, supaya manusia tadi kembali bertobat pada dia. Tanzilul kitab, bermakna penurunan kitab Quran 30 juzuk ini selama 23 tahun, beransur-ansur. Turunnya beransur-ansur. Kitab Quran yang menghuraikan cara-cara hidup, syariat-syariat agama, dan contoh-contoh tauhid kepada Allah daripada nabi-nabi, dan dalil-dalil daripada Allah sendiri. Dan kitab Quran ni tidak ada campur aduk. Tidak ada campur aduk. Duduk dalam keadaan original lagi. Kenapakah ini dipanggil dalil? Kenapakah penurunan kitab Quran ni daripada Allah Ta'ala? Inna anzalna alaikal kitaba. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepada kamu Muhammad Quran ini, kitab ini, iaitu Quran, bil haqq, dengan benar. Kami yang menciptakan segala sesuatu, iaitu untuk menunjukkan kuasa kudrat, iaitu Allah lah yang mencipta segala sesuatu, maka Allah Ta'ala lah yang menurunkan kitab ini. Juga dengan suatu makna bil haqq, iaitu untuk memberi kebenaran kepada manusia, memberitahu yang mana yang betul, yang mana yang salah. Oleh sebab itu, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka hendaklah kamu ibadat, puja, sembah hanya kepada Allah, mukhlishan lahuddin, dengan tulus ikhlas kepadanya saja ibadat kamu. Jadi tulus ikhlas ini apa maksud? Tulus ikhlas ini, sebagai contohnya kita kata, kita sembahyang ikhlas. Tak ada siapa suruh, tak ada siapa perintah, tak ada kerana malu pada orang. Ikhlas ke? Kira-kira ikhlas lah. Kita sembahyang titik air mata. Ikhlas ke? Ikhlas. Habis macam mana ikhlas orang kafir? Macam mana ikhlas orang kafir? Kita orang Islam dengan orang kafir tak sama. Tak sama. Ibadat dia tak sama dengan kita. Ikhlas dia tak sama dengan kita. Tapi kalau ikhlas dalam bentuk perkataan biasa, mana tulus ikhlas. Jadi soalan sekarang ni, tulus ikhlas seperti Hindu tu kan? Contohnya Sami dia duduk dalam kuil tu, pakai kain selai aja,
menghambakan diri kepada berhala dia daripada muda sampai mati, tanpa gaji, tanpa kahwin, tanpa makan benda-benda berdarah. Ikhlas tak? Ikhlas. Bukan? Dah tak kahwin, tak buat harta, tak ada keturunan ni, tak ikhlas lagi. Ikhlas. Ikhlas lah tu. Okey. Bagaimana dengan orang Buddha pula? Contohnya Tok Cha. Duduk dalam dia punya kuih dia, atau dipanggil orang Kelantan panggil ketik dia. Daripada muda sampai tua, pakai baju kuning, kain kuning dia, 2 helai tu. 2 helai dia pakai. Tak kahwin sampai mati. Tak ada rumah. Rumah dia ialah di ketik dia. Yang sami rumah dia di kuih dia. Yang hanya makan hasil daripada minta sedekah daripada orang ramai. Makan pula 1 kali 1 hari saja. Juga tak makan benda berdarah. Menghambakan diri kepada zat yang dia puja. Itu juga dipanggil ikhlas. Macam mana dengan Kristian yang padrinya duduk dalam gereja, yang tak kahwin-kahwin sampai mati juga, menghambakan diri kepada berhala Nabi Isa yang dia puja, yang mereka kata ini anak Tuhan, ini wakil Tuhan, ini broker bagi Tuhan, orang tengah Tuhan. Menghambakan diri, tak kahwin-kahwin, tak buat harta, tak ada rumah sampai mati. Itu juga dipanggil ikhlas. Jadi ikhlas, mukhlisin lahuddin. Mukhlisin sini. Mukhlisin. Atau ayat ni, fad'ullaha mukhlishan lahuddin. Lahuddin. Fad'ullaha mukhlishan lahuddin. Maka hendaklah kamu puja Allah, kamu ibadat kepada Allah, kamu sembah Allah Ta'ala dengan tulus ikhlas kepadanya saja ibadat kamu. Maknanya ikhlas ini ialah seperti mana yang Allah nak. Bukan ikhlas seperti mana kita nak. Kita nak akan jadi ikhlas juga. Tapi ikhlas yang kita nak tak terima. Contoh ikhlas yang kita nak, contohnya Tok Sami tu, Tok Cha tu, Padri tu. Contoh mudah. Jadi ikhlas macam tu tak terima. Jadi ikhlas ini ialah seperti mana yang diajar oleh Tuhan dalam Qurannya, atau seperti mana yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada hadis-hadis. Itu maksud bagi ikhlas. Jadi tulus ikhlas yang kita buat, yang tidak daripada ajaran Nabi, itu dipanggil bid'ah. Itu akan memesongkan kita seperti mana terpesongnya orang Kristian, terpesongnya orang Hindu, terpesongnya orang Buddha. Ramai di antara orang-orang Islam yang buat ibadat-ibadat secara ikhlas, yang mereka sangka, maka sudah diistiharkan, tak tahu berapa banyak dah lagi, dia panggil ajaran sesat. Itu semua ikhlas belaka. Pemujaan kepada guru dia, sembelih ayam lah, sembelih kambing lah untuk guru lah, apa macam-macam tu, itu juga ikhlas. Ikhlas macam tu, ikhlas masuk neraka. Ikhlas dia tak keluar-keluar daripada neraka. Oleh sebab itu, ayat yang seterusnya, ala ketahuilah. Ini dalam bahasa sekarang ni dia panggil public announcement, pengumuman umum. Ini keluar dalam pretext ni, ini keluar dalam internet ni, ini keluar dalam SMS ni, ini keluar di signboard tepi-tepi jalan ni. Ala ketahuilah semua, umum. Ini public announcement daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala ketahuilah, lillahi dinul khalis, milik Allah lah agama yang tulus itu, yang original itu, yang ori yang aku punya, yang tidak ori yang kamu punya.
Mudah ya. Yang original aku punya, yang tidak ori yang kamu punya. Ini istilah daripada guru kami, zajrun, yaitu ancaman Allah Taala. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Dan orang-orang yang mengambil min dunihi, selain daripada Allah Taala, awliya. Awliya ni dalam bahasa Malaysia ni kita panggil wali-wali. Anbiya panggil nabi-nabi. Tapi sini awliya dari segi bahasanya dia panggil pelindung-pelindung, penjamin-penjamin, penggaranti-penggaranti. Contohnya gini. Satu orang tu baik dengan CPO polis. Maka apabila dia ada buat kesilapan dalam undang-undang, maka CPO polis tu beri naungan dia panggil, pelindungan. Itu contoh ya, bukan orang buat pun, ni nak suruh beritahu contoh. Jadi CPO kata, aku garanti dia ni dia orang baik. Jadi pelindung sini sebelum daripada saman. Sebelum pada saman dipanggil, ni kita garanti dia ni lepas pada ni tak akan buat dah. Contoh pelindung. Ataupun pemberi syafaat. Kita oleh kerana baik dengan CPO ni, kita boleh minta tolong dia. Syafaat ni pertolongan daripada dia. Apa-apa hal kita minta tolong dia. Contoh mudah nak faham lah ni. Bukan berlaku pun. Jadi awliya ialah walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, iaitu orang-orang yang mengambil selain daripada Allah Taala pelindung-pelindung, penjamin-penjamin, iaitu perantara. Contohnya orang Kristian, iaitu diambil perantaraan dianya, Nabi Isa sebagai anak Tuhan, perantaraan bagi antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini ialah ayat umum. Mana sama ada orang Kristian yang mengambil Nabi Isa sebagai awliya, iaitu pelindung dia, penjamin dia, penyempurna hajat dia, penyempurna doa dia, ataupun wali-wali, ataupun malaikat-malaikat. Itu siapa-siapa yang mengambil selain daripada Allah Ta'ala, nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali, malaikat-malaikat, sambil berkata dalam hati ataupun niat dalam hati, mana buduhum, tidaklah kami puja mereka ini, illa, melainkan, liyaqarribuna ilallahi zulfa, melainkan untuk menghampirkan diri kami kepada Allah yang kami puja, zulfa, sehampir-hampirnya. Sekali lagi ya, ulang. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah Taala, nabi-nabi, wali-wali, malaikat-malaikat, tok-tok guru, tok-tok lebay, imam-imam, padri-padri, Nabi Isa, Buddha, dewa-dewa orang Hindu tu, semua sama belaka, semua serupa belaka. Sambil berkata dalam hati, mana buduhum, tidaklah kami puja mereka-mereka ini. Yang Hindu, tidaklah kami puja Krishna ni, tidak kami puja Murugan ni, tidak kami puja Kerala dan lain-lain ni, tuan-tuan dewa-dewa tu. Ataupun orang Buddha pula, tidaklah kami puja Buddha tu sendiri. Atau Tok Sami yang bertapa lama-lama, yang ada karamah tu, tidaklah kami puja mereka-mereka tu. Ataupun orang Kristian, tidaklah kami puja Nabi Isa tu, tidaklah kami puja Siti Maryam tu, tidaklah kami puja sahabat-sahabat Nabi Isa tu, melainkan bagi kita orang Islam pula,
tidaklah kami puja Nabi Muhammad kita tu. Tidaklah kami puja Nabi Isa tu. Tidak kami seru malam-malam Nabi Khidir, Syekh Abdul Qadir Jalani, Uwais Aqrani, macam-macam nama lagi. Semua ni adalah orang-orang yang rapat pada Tuhan. Selain daripada tu, Jibrailnya, Mikailnya, Israfilnya, Israelnya, semua kita panggil. Sambil kita pemujaan, mana bodoh. Tidak kami puja mereka-mereka tadi. Yang Hindu puja dewa-dewa dia, yang Kristian puja Nabi Isa dan semua wali-wali Siti Maryam sekali. Dan kita orang Islam pula, Nabi Muhammad dan semua nabi-nabi lain, termasuklah Nabi Daud. Masa ini bagi orang yang bersilap dia tetap takluk tu, Nabi Daud tu besi tu. Nabi Sulaiman tu ada kuasa ajaib pula tu. Nabi Yusuf kerana cantik tu. Nur Nabi Yusuf ada di mukaku. Cincin Nabi Sulaiman di tanganku. Ini semua pemujaan kepada nabi-nabi itu satu jenis. Kemudian pemujaan kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, Uwais Aqrani dan berbagai lagi, termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar dan lain-lain. Tidak kami puja mereka-mereka ini. Mana burung, tidak kami puja mereka-mereka ini illa liqarribuna ilallah, melainkan untuk menghampirkan diri kami kepada Allah Taala. Bukan nak buat syirik pada Allah, nak suruh rapat pada Tuhan. Zulfa sehampir-hampirnya. Inilah syirik maknanya. Kalau tak percaya juga, ini dalil daripada Quran lagi, ayat sambungan. Ini satu ayat lagi. Innallaha yahkumu. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan beri kehakiman. Iaitu Allah Ta'ala akan jadi hakim. Bainahum, di antara mereka itu. Bila ni? Di akhirat lah. Fima hum fihi yakhtalifun. Terhadap apa yang mereka tentang kepercayaan, iaitu tentang tauhid. Fihi, hi itu rujuk pada tauhid, mengesakan Allah Ta'ala dari segi pemujaan, ibadat dan seterusnya. Kita pergi kata, orang Hindu kata dia boleh puja Nabi, dewa-dewa dia. Orang Kristian kata Nabi Isa dia, dengan segala wali-wali bahagian Nabi Isa tu, termasuk Siti Maryam. Dan kita orang Islam, semua nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad kita puja. Semua malaikat-malaikat kita puja, kita panggil malam-malam ni. Dan juga wali-wali. Itu berselisih. Apa maksud berselisih? Yang memuja pun kata, yang puja Nabi Muhammad kata, yang puja Syekh Abdul Qadir kata, yang puja Nabi Isa, Nabi Musa dan lain-lain, semua nabi-nabi itu kata, pujaan ini akan menghampirkan diri kami pada Allah, iaitu akan masuk syurga kekal. Sebelah orang yang pegang tauhid pula kata, pemujaan macam ini adalah syirik pada Allah. Itu ialah neraka tak keluar. Ini syurga tak keluar, ini neraka tak keluar. Itu selisih ni bukan selisih sikit, selisih besar. Innallaha la yahdi. Di dunia lagi. Ni ayat ni di dunia lagi. Innallaha la yahdi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan beri pimpinan. Man huwa kadhibun. Suatu orang yang dusta dalam cakap-cakap dia. Iaitu dia pergi kata Nabi Isa adalah wakil Allah, Nabi Muhammad wakil Allah. Perantaraan boleh minta tolong dia, boleh minta berkat dengan Nabi Muhammad, boleh minta berkat dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, dengan Nabi Sulaiman, dengan Nabi Daud, Nabi Yusuf dan segala nabi dan segala malaikat-malaikat. Sama ada kita puja ni seorang ataupun kesemua. Seorang pun kufur. Iaitu satu orang yang dusta dalam cakap. Dia cakap tu dusta sebab dia tidak ada dalil. Boleh buat keluar dalil. Kafarun, iaitu kufur dalam bila dia buat ibadat, kufur. Bila dia buat ibadat, kufur. Belum buat ibadat tu dusta. Bila buat aja kufur.
Lau aradallahu an yattakhidha walada. Sekiranya Allah Ta'ala itu mengambil anak. Yattakhidhu mengambil. Mengambil anak. Bermakna sini mengambil anak angkat. Bermakna mengambil perantaraan. Bermakna mengambil broker. Dalam bahasa Arab dia panggil tawassul. Lau aradallahu an yattakhidha walada. Sekira, maka tafsirnya, ringkas tafsirnya berbunyi begini. Sekiranya Allah Ta'ala itu mengambil satu broker, satu tawassul, satu orang. Sama ada malaikat, sama ada nabi, sama ada tok wali. La yastafa, tentu Allah pilih sendiri. Mimma yakhluqu, daripada makhluk yang dia sudah cipta. Ma yasha, sesiapa yang dia kena. Mana? Kalau dia kata Nabi Muhammad wakil Allah, dia akan beritahu dalam Quran. Dalam Quran, Muhammad, lepas pada aku mati ni, lepas pada kamu mati, beritahu manusia semua, kenalah kamu wakil dengan ruh kamu. Kalau orang bahasa. Ataupun, hendaklah kamu Muhammad beritahu Nabi Isa itu wakil Allah. Dalam Quran, tidak ada satu ayat pun kata. Tidak ada satu ayat. Mana sekiranya Allah Ta'ala nak mengambil satu orang perantaraan, tawassul, supaya kita bertawassul, iaitu mengguna sebagai perantaraan, la yastafa, tentu Allah pilih sendiri, mimma yakhluqu ma yasha, daripada makhluk yang sudah Allah tercipta, ma yasha, siapa-siapa yang dia kehendaki. Subhanahu, maha suci Allah. Subhanallah ni adalah satu kalimah untuk menyucikan Allah daripada sifat manusia menghina Allah dengan mengatakan Allah Ta'ala perlu ada perantaraan dalam pemujaan, dalam ibadat, dalam doa. Allah Ta'ala tidak bersekutu dia. Tidak pernah Allah Ta'ala tunjuk videotip contohnya kepada malaikat-malaikat tentang penciptaan malaikat dulu. Dalam Quran ada sebut. Ataupun kepada syaitan-syaitan penciptaan mereka masa dulu. Ataupun ayat lain kata penciptaan langit dan bumi tak pernah ditunjuk pada malaikat atau mana-mana makhluk. Tunjuk video tape yang sudah cipta, tak ada. Tak tunjuk. Wallahul wahidul qahhar. Sesungguhnya dialah Allah, dialah zat yang bernama Allah. Al-Wahidu, yang maha tunggal, yang maha esa. Al-Qahhar, yang maha perkasa, iaitu maha memenangkan daripada segala sesuatu. Jadi maksud ayat semua sekali ni, ayat yang ketiga dengan ayat keempat ni menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala tidak perlu dan tidak pernah nak untuk mengambil satu orang, satu benda, satu zat, satu malaikat sebagai perantaraan antara makhluk dengan dia sendiri. Maka sesiapa yang mengambil perantaraan, sama ada tawassul kepada Nabi sendiri, kepada malaikat, kepada wali, kepada apa saja, maka itu dipanggil syirik kepada Allah Ta'ala. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dalil. Kenapakah Allah sahaja yang kita perlu puja? Dalilnya ialah Allah lah zat yang mencipta 7 langit dan 7 bumi. Bil haqq, dengan kebenaran, iaitu untuk menzahirkan kebenaran. Allah lah yang mencipta segala sesuatu. Yuqawwirul laila 'alan nahar. Dialah Allah Ta'ala yang menutupkan malam kepada siang, ke atas siang. Jadi malam tu jadi panjang. Ini tidak berlaku di Malaysia. Ini berlaku di negara-negara di kawasan utara dan selatan. Iaitu dia panggil musim sejuk. Musim sejuk, malam jadi panjang, hari jadi pendek. Scandinavian. Kita musim panas pun 12 jam, musim sejuk kita pun 12 jam. Iaitu musim tengkujuh, 12 jam lebih kurang lah. Wa yuqawwirun nahara 'alal lail.
Dan Allah Ta'ala lah yang menutup, iaitu yang memasukkan siang kepada malam, menyebabkan malam jadi pendek, siang jadi panjang, iaitu musim panas di kutub kawasan utara dan selatan. Wasakhara asy-syamsa wal qamar, dialah yang memperjalankan matahari dan bulan mengikut orbit-orbit yang sudah ditentukan. Kullu yajri li ajalin musamma, semua itu masing-masing itu berjalan sehingga ke tempoh yang sudah ditetapkan. Tempoh yang sudah ditetapkan, maka bila tempoh itu sudah habis, ibadat cubaan kepada manusia sudah selesai, maka langit-langit akan dibinasakan, bumi-bumi akan dibinasakan. Sebab ujian sudah habis, dipanggil kiamat. Contohnya, bila kita buat rumah, kita buat kotak beam, tiang, roof beam, kita pakai untuk buat slab atas, buat kayu-kayu, besi-besi untuk tukar. Bila benda tu sudah siap, konkrit tu sudah siap, maka scaffolding tadi kita robohkan, kayu-kayu tadi kita bakar. Itu contoh bagi kiamat, mudah faham. Jadi bagaimana cantiknya matahari ke apa ke, itu semua adalah scaffolding aja untuk rumah tu, iaitu untuk ujian pada manusia. Maka dihancurkan semua sekali. Ala ketahuilah, wal azizul ghafar, ialah zat yang maha gagah perkasa, yang tidak ada tandingan. Bermakna Allah Ta'ala boleh mengazab pada siapa-siapa bila-bila masa yang dia nak. Contoh sebagai contoh Al-Aziz ni, tapi benda ni tak berlaku pun di dunia ni. Contohnya ada satu orang yang ada satu kuasa jahat dia, sehingga semua orang dalam kampung takut pada dia. Semua polis takut pada dia. Semua imam, semua tok guru takut pada dia. Semua sultan-sultan, semua manusia atas muka bumi Malaysia ni takut pada dia. Maka orang seperti ini, dia akan masuk ke rumah siapa-siapa dan akan buat apa saja, kerana tak ada siapa yang berani lawan. Tapi benda ni tak berlaku dalam dunia. Itu contoh bagi sifat Al-Aziz. Al-Aziz maknanya Tuhan boleh buat apa-apa tindakan pada sesiapa saja, kerana tidak ada siapa yang boleh lawan. Al-Ghaffar, tapi Allah Ta'ala itu maha pengampun bagi sesiapa yang ingin minta ampun atas syirik-syirik yang dia telah buat. Oleh kerana ayat di atas dirujuk pada syirik, maka orang yang, maknanya kalau siapa yang tak minta ampun, iaitu Al-Aziz, siapa-siapa yang tak nak minta ampun, maka tempatnya dalam neraka. Tuhan ada kuasa untuk masukkan dia orang itu dalam neraka. Tetapi Tuhan ada satu sifat lain, dia diserta sekali di sini, iaitu Al-Ghaffar, amat pengampun dia, maha pengampun. Sifat asal lagi Tuhan tu maha pengampun, dan dia sanggup mengampunkan dosa manusia semua sekali sanggup ampun bagi siapa yang nak minta. Jadi sanggup saja, tapi kalau manusia tak nak minta, tak akan diampunlah. Kena minta ampun. Orang yang buat syirik kena minta ampun. Tapi Allah Ta'ala dalam surah Hamim Ghafir atau Hamim Mu'min, Tuhan boleh mengampunkan makhluk dia walaupun tak minta, sekiranya makhluk itu tidak buat syirik pada dia. Dalil yang kedua, khalaqakum min nafsin wahidah, Allah Ta'ala lah yang menciptakan kamu daripada jiwa yang satu, iaitu Nabi Isa, Nabi Adam. Thumma ja'ala minha zawjaha, kemudian kami ciptakan daripada Adam tadi pasangannya. Maknanya kita sekarang ni dicipta melalui pasangan ibu bapa kita. Nabi Adam dicipta dengan pasangan daripada tanah. Kita dicipta daripada sperma,
yaitu sperma yang duduk dalam air mani. Wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Kamilah yang menurunkan untuk kamu daripada binatang-binatang ternak 8 jenis pasang. 8. Uraian ini kena tengok dalam surah Al-An'am. 8 jenis uraian ada dalam surah Al-An'am. Mengikut guru kami kata, wa anzala sini, menurunkan sini ialah menciptakan. Wa anzala lakum minal an'am, kamilah yang menciptakan buat kamu daripada binatang ternak 8 jenis yang berpasangan. Khalaqakum fi butuni ummahatikum. Allah Ta'ala lah yang menciptakan kamu dari dalam perut-perut ibu-ibu kamu. Khalqam min ba'di khalqin. Suatu ciptaan daripada suatu ciptaan. Jadi cipta bayi itu daripada tulang yang sudah dibalut. Tulang yang sudah dibalut itu mari daripada seketul daging. Seketul daging itu mari daripada seketul darah. Seketul darah itu mari daripada sperma. Iaitu suatu ciptaan daripada suatu ciptaan. Khalqam min ba'di khalqin. Fi zulmatin thalathin, dalam 3 kegelapan, iaitu dalam tembuni ibu kita, dalam rahim ibu kita, yang ketiga dalam perut ibu kita. 3 jenis kegelapan. Dzalikumullah, yang demikian itu bagi kamu ialah Allah Rabbukum, Tuhan yang mencipta, memelihara, dia akan menjaga kamu daripada beranak, daripada mula-mula cipta sampai mati. Akan jaga manusia tu, menjaga, mencipta, menjaga, memelihara. Dia cipta, dia kena jaga. Contohnya, kita tangkap burung. Ambil burung tu bulan sangka. Kalau tak beri makan, mati. Tuhan yang mencipta kita, dia kena beri makan pada kita. Kalau dia tak beri makan, mati kita. Kalau Tuhan tak beri air pada kita, mati kita. Yang manusia tak nak makan, tak nak minum, tu cerita lain. Kita perlu oksigen, maka Allah Ta'ala sediakan oksigen pada kita. Tak pernah kita tanya, tak pernah ditanya, air makhlukku cukup tak oksigen aku beri? Bersih tak air aku beri? Tak tanya, Tuhan tak tanya, Tuhan cipta aja untuk kita. Itu ialah kemudahan untuk manusia hidup. Dzalikumullah, yang demikian itu bagi kamu ialah Allah Rabbukum, pencipta, pemelihara, pemilik kamu sebenarnya. Lahul mulk, miliknya sajalah semua kerajaan. La ilaha illahu, maka tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Tidak ada nabi yang ada sifat Tuhan. Tidak ada rasul yang ada sifat Tuhan. Tidak ada malaikat yang ada sifat Tuhan. Tidak ada wali yang ada sifat Tuhan. Tidak ada guru yang ada sifat Tuhan. Tidak ada imam yang ada sifat Tuhan. Tidak ada benda yang ada sifat Tuhan. Contoh benda pula, cincin ada sifat Tuhan. Semenjak aku beli cincin ni, rezeki aku bertambah. Mana cincin tu ada sifat Tuhan sikit. Oleh kerana kita pakai cincin tu, maka Tuhan terpaksa beri rezeki bagi kita. Itu syirik juga pada Allah. Semenjak aku beli keris ni, niaga aku maju. Orang-orang yang jahat-jahat tak berani nak tegur dah. Itu juga syirik pada Allah. Mana cincin ke, keris ke, azimat ke, geliga ke, yang ada sifat Tuhan. Ataupun benda tu tak ada sifat Tuhan, tetapi kalau dialih, diletak di sini, benda tu jadi ada sifat Tuhan. Iaitu Cina panggil feng shui. Feng shui itu juga syirik pada Allah. Kalau letak akuarium ni di sini, tak ong. Kalau letak di sini, ong. Kalau buat air terjun di sini, ong. Kalau buat di sini, tak ong. Itu maknanya benda tu Tuhan terpaksa beri kerana diletak di situ.
itu juga syirik pada Allah. Mana manusia makhluk boleh paksa Tuhan? Tak boleh paksa, tak boleh paksa dia. Jadi sekarang ni makhluk berasa dia boleh paksa. Pokok Cina kata boleh paksa dengan cara feng shui. Pintu kalau buat kau ni akan harmoni rumah lah, macam-macam lah dia kata tu. Yang Tuhan beri kepada benda, Tuhan beri kepada benda sifat-sifat khas dia. Contohnya kita kata, tongkat alih itu benda yang boleh menyebabkan kekuatan. Contoh, itu dia panggil sifat khas yang Tuhan dah beri pada dia. Sifat khas itu cerita lain. Ini cerita tentang syirik pada Allah. Baik. La ilaha illahu, saya ulang balik. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan, tidak ada berhala, tidak ada dewa, tidak ada malaikat yang ada sifat Tuhan, tidak ada dewa yang ada sifat Tuhan, tidak ada berhala yang ada sifat Tuhan, tidak ada malaikat yang ada sifat Tuhan, nabi ada sifat Tuhan, rasul ada sifat Tuhan, wali ada sifat Tuhan, guru ada sifat Tuhan, imam ada sifat Tuhan, ataupun benda cincin lah, keris lah, azimat lah, geliga lah, batu lah, kayu kukak lah, apalah, semua tu ada sifat Tuhan. Ataupun benda apabila letak di sini Tuhan terpaksa beri, itu juga tak boleh dipaksa, itu semua dipanggil syirik. Maka la ilaha illahu, tidak ada benda-benda tadi yang ada sifat Tuhan, melainkan Allah saja. Melainkan dia saja. Illahu, melainkan dia saja. Fa anna tusrafun. Dengan begini banyak dalil, macam mana lagi kamu boleh terpesong pergi puja selain pada Allah lagi? Terpesong. Macam mana ni? Macam mana ni kamu masih lagi terpesong? Macam mana ni? Takwif ayat tu. Takwif. Ayat yang berikut ni daripada sistem pengajian kami. Takwif. In takfuru, sekiranya kamu kufur, fa innallaha ghaniyun 'ankum, sesungguhnya Allah Taala Maha kaya, serba kaya, terkaya, antum daripada kamu. Maksudnya sekiranya kamu kufur, Allah Taala tidak terjejas dengan kekufuran kamu. Ataupun dalam satu lagi tafsir dia berkata gini, in takfuru, sekiranya kamu kufur, fa innallaha ghaniyun 'ankum, sesungguhnya Allah Taala itu serba cukup daripada kekufuran kamu, tak terjejas. Kamu nak kufur pun tak terjejas. Wala yarda li ibadihi al-kufr, tetapi Allah Taala tidak redha hamba-hamba dia kufur pada dia. Maknanya siapa dia buat kufur akan diazab. Siapa yang buat kufur tak menjejaskan Allah, tapi mereka yang buat kufuran itu akan kekal dalam neraka. Wa in tashkuru, sekiranya kamu bersyukur, yardahu lakum, Allah meredai bagi kamu. Maksudnya Allah membalas kesyukuran kamu dengan beri pahala, beri syurga, beri keampunan. Wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak boleh memikul suatu dosa orang lain. Sama ada satu dosa, semua dosa. Dosa orang lain, satu dosa dia ke kita minta pikul, ataupun semua dosa dia ke kita boleh minta pikul? Tak boleh. Tak boleh. Jadi dosa ibu kita ke, ayah kita ke yang buat dosa, dia mati, kita nak tolong pikul satu, tak boleh. Jadi kalau dosa tak boleh pikul, maka ibadat pun tak boleh pergi. Tak boleh pergi ibadat pada si mati. Nanti sampai ayat dia kita beritahu. Thumma ila rabbikum marjukum, kemudian kepada Tuhan kamulah, Tuhan yang mencipta, memelihara kamu tadilah, marji'ukum, kembalian kamu semua.
untuk kembali kepada jumpa Allah Ta'ala. Fanunabbi'ukum, kemudian Allah Ta'ala akan cerita balik kepada kamu. Kenapa cerita balik? Kerana nak balas. Bukan cerita nak cerita dak ni. Bukan tengok CD ke, tengok filem ke dak ni. Cerita balik ni kerana nak balas. Bima kuntum ta'lamun, terhadap apa yang kamu dulu di dunia lakukan. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala alim, maha mengetahui. Innahu alimum bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui dia dalam lipat